Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ni. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung bahagian akhirlah untuk prinsip yang ke-6. Prinsip keselamatan yang ke-6 iaitu kasratud du'a wal luju' ila Allah. Banyak berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lujuk tu berlindung, minta tolong, sentiasa bergantung pada Allah. Itu semua makna al-luju' ila Allah. Minta doa, kemudian berlindung kepada Allah. Itu prinsip yang ke-6. Jadi sambungannya pada muka surat 71. Cuba tengok ni. Anda ambil terus kepada teks Arab dia tu lah. Ini bahagian akhir untuk prinsip yang ke-6. Muka surat 71. Qala Ibn Al-Qayyim. Cuba tengok di sini. فَهُوَ الَّذِي يُنْجِي مِنْ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ وَيُعِيذُ مِنْ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ وَكَذَلِكَ الْفِرَارُ يَفِرُّ عَبْدُهُ مِنْهُ إِلَيْهِ وَهَذَا كُلُّهُ تَحْقِيقٌ لِلتَّوْحِيدِ وَالْقَدَرِ وَأَنَّهُ لَا رَبَّ غَيْرُهُ ولا خالق سواه ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل الأمر كله لله عز وجل ليس لأحد سواه منه شيء. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau nak tengok terjemah boleh tengok belakang tu. Ini ada terjemah untuk bahasa Kelantan kita lah mudah. Kata Ibnul Qayyim, dia kata, maka Allah lah Tuhan yang menyelamatkan daripada diri dia dengan diri dia sendiri. Maksudnya apa? Ini bahasa Arab. Maksud dia Allah ni lah yang menyelamatkan manusia ni daripada azab dia. Dia sendiri yang selamatkan. Itu maksud dia. Sebab azab, bala bencana yang Allah timpa ni sebenarnya Allah yang buat tu. Jadi Allah sendiri yang boleh menyelamatkan. Orang lain tidak boleh. Misalnya kita sakit kalau di dunia lah. Kalau akhirat lagi nyata lah. Siapa dia boleh selamatkan kita daripada azab neraka di hari akhirat? Allah. Kalau di dunia pun begitu juga. Bila Allah takdirkan sakit, anak doktor tak boleh buat apa. Itu maksud dia ni. Ini akidah ni. Akidah kita. Kalau kita duk berobat ke apa tu, hak tu orang panggil ikhtiar secara zahir saja. Hakikat. Apa tu Ibnul Qayyim sebut gitu? Nak mendidik jiwa kita, Tuhan itulah tempat kita bergantung. Kita tak boleh bergantung dengan doktor. Doktor ni ikhtiar secara zahir. Ada jadi, ada tak jadi. Tempat gantung sungguhnya, hak letak pengharapan Allahus Samad adalah Allah saja. Jadi takut pun kena rujuk pada Allah. Sakit pun kena rujuk pada Allah. Hakikat sebenarnya. Itu maksudnya. فَهُوَ الَّذِي يُنْجِي مِنْ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ وَيُعِيذُ مِنْ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ. Dan Allah sahajalah yang boleh menyelamatkan seseorang. Itu maksud dia. Itu terjemah yang mudah. Kalau tidak payah-payah kita jadi. Mana kita nak berlindung daripada malapetaka, daripada musibah, daripada apa sahaja yang memudaratkan kita. Hak tu semua tu Allah yang takdir. Bila kita nak selamat, kita kena minta perlindungan kepada Allah. Itu maksudnya nafsih, min nafsih binafsih. Kalau kita nak selamat pun dengan Allah, padahal kita kata nak selamat tu supaya tidak berkekalan kena bala. Ini kalau dalam konteks dunia. Selamat daripada ditimpa kesusahan. Selamat daripada diuji dengan ujian berat. Hak kita kata bala, ujian berat, apa sahaja perkara yang bersifat negatif itu, semua tu Allah lah kaya tu.
Jadi nak selamat daripada bala yang Allah turunkan, kena minta dengan Allah juga. Moga dia berlaku. Begitu juga kita nak selamat daripada bala, nak selamat daripada azab Allah di hari akhirat, kena minta berlindung dengan dia juga. Tak boleh minta dengan orang lain. Kalau minta dengan berhala tu Allah sumak dan neraka juga di hari akhirat. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka tu manusia ada batu-batu berhala tu. Kalau dia duk sembah di dunia tu. Wa kadzalikal firar. Begitu juga lari. Lari ni makna lari daripada bala bencana. Lari daripada gangguan. Lari daripada kita kata sesuatu yang menyakitkan. Kita kena pergi pada dia. Kita nak lari daripada api neraka. Lari nak gimana? Sebab tu dia kata wa kadzalikal firar, yakni kita nak mengelakkan diri daripada kena bala bencana. Yafirru 'abduhu minhu, seseorang itu lari daripada sesuatu yang membinasakan dia dengan pergi kepada Allah juga. Mana kita kena elak diri daripada kita ni diturunkan bala oleh Allah, ataupun kita elak diri daripada kita diazab oleh Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amal yang soleh. Hatu maksud yafirru 'abduhu minhu ilaih. Itu maksudnya. Kemudian Ibnu Qayyim sebut, dia kata wa hadza kulluhu tahqiqun lit-tauhid wal qadar. Ini semua ni hak tadi, nak selamat daripada bala Allah kena rujuk pada Allah juga. Kena kembali pada Allah juga. Nak selamat daripada azab Allah di hari akhirat, kena dekat ke diri pada Allah juga. Nak lari daripada bala Allah, nak lari daripada azab Allah di hari akhirat, kena mendekatkan diri pada Allah juga dengan melakukan ibadat. Hak ni semua ni dalam istilah agama dia panggil tahqiqut tauhid wal qadar. Kita nak pastikan tauhid kita tu betul-betul murni, semua kita kena rujuk pada Allah. Sebab tu kita Islam dididik, dilatih. Berlaku apa saja musibah, malapetaka. Hak tak berlaku lagi tu satu hal lah. Kalau hak berlaku, tak kira lah musibah ke dia, rumah terbakar, berlaku aksiden ke, berlaku kematian, kita akan kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Wa inna ilaihi, dan semua kita akan kembali pada dia. Raji'un tu. Wa inna lillah, kita ni milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali pada dia. Jadi kalau kita takut pada binatang buas, kita akan lari sejauh-jauh. Tapi takut pada Allah kena mendekat ke diri dengan sedekat-dekatnya melalui ibadat-ibadat. Melalui amal-amal soleh. Itu beza. Jadi hak kita duk mari masjid, duk semaya, duk baca Quran, ni orang panggil mendekat ke diri kepada Allah dengan melakukan ibadat-ibadat. Hak inilah orang panggil kita nak latih mentauhidkan kehidupan dan melatih menerima ketentuan Allah dengan seadanya, dengan redanya. Itu maksudnya. Tak ada jalan nak selamat dunia akhirat. Nak lari daripada Allah nak gimana? Bumi ni pun dia yang buat. Itu maksud. Jadi hak tuju perkara ni orang panggil pendekatan yang digunakan oleh agama. Wa annahu la rabba ghairuh. Sesungguhnya Allah ni tiada Tuhan yang sebenar kecuali dia sahaja. Hak Tuhan hak kita kata mana-mana agama anggap sebagai Tuhan tu bukan Tuhan yang sebenar. Ni kita bercakap dalam konteks kita orang Islam. Mana orang yang tidak Islam, dia ada cara dia sendiri di segi akidah. Ni kita bercakap dalam konteks kita orang Islam. Wala naf'an wala mauta, dan tidak ada Tuhan yang memberi manfaat, tidak ada Tuhan yang mematikan, dan tidak ada Tuhan yang menghidupkan, dan tidak ada Tuhan yang kita kena kembali kepada dia kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja. Laisa li ahadin siwah minhu syai'un. Mana tidak ada sesiapa pun selain Allah yang boleh kita buat begitu. Sikit pun tak boleh. Kita takut pada azab Allah, maka kita nak berlindung daripada azab Allah. Kita pergi rujuk pada orang lain. Kita pergi berlindung pada orang lain. Orang tu pun masuk neraka. Tu bahasa mudah. Itu maksud dia. Sebab tu dalam ayat Quran saya baca dah hadis-hadis Nabi. Bahkan ulama sebut kenapakah? Ni orang panggil tadabbur lah. Di sudut tadabbur. Kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam beberapa ayat? Tadi ayat waquduhan nas wal hijarah itu salah satu. Bahan bakar api neraka ni manusia, termasuk jin dan sebagainya.
Waquduhan nas wal hijarah, batu tu maksudnya batu berhala, kayu berhala, apa saja yang disembah oleh manusia, hak itulah menjadi bahan bakar api neraka. Apa maksud? Dia suruh tadabbur. Ayat itu dah hadis-hadis banyaklah sebenarnya mengisyaratkan bahawa apa yang kamu sembah itu tidak boleh buat sesuatu pun untuk kamu, untuk menyelamatkan kamu. Bahkan mereka tu sendiri tu, sesuatu yang kamu sembah, kemuncaknya apa dah? Iblis, syaitan. Hak tu pun jadi bahan bakar neraka. Tak ada dah bahasa lebih daripada hak tu nak menyatakan kemuncak betapa salahnya bergantung kepada selain Allah. Banyak ada ayat-ayat, misalnya manusia ni bila dia terparak, bila dia sudah tak boleh, buntu dia tak tahu nak minta tolong siapa. Dia pergi minta tolong dengan iblis. Ayat Quran, hadis banyak. Iblis kata dia, aku tak tanggungjawab, aku jual ayat muzimah, aku tak paksa, kamu ikut aku ayat. Saya berlepas diri daripada kamu semua, kata iblis dia. Maka manusia hak nak masuk neraka doa pada Tuhan supaya iblis kena hukum 2 kali ganda berat. Tu. Kan kita biasa baca ayat hadis tadi. Siapa begitu? Sebab itulah hak ni kalau nak selamat, kita minta tolong dengan manusia secara zahir itu biasa. Isu dia bergantung. Berdoa supaya selamat dan bergantung kepada Allah. Kita minta tolong seorang itu doa untuk kita. Hak tu tak apa. Doa kat kamu kata supaya selamat daripada api neraka tu. Boleh, tapi kita kena usahalah. Usaha melakukan amal-amal soleh, doa kepada Allah. Orang lain tu tambahan saja. Doa orang lain tu tambahan saja. Itu maksudnya. Jadi kalau kita perhatikan, saya boleh sebutlah sebagai kata kunci lah. Kita ni kalau nak selamat, hak nombor 1 sekali, kita kena usaha sendiri. Lepas tu hak orang lain, dia tolong kita ke apa tu? Dia tolong doa maksudnya. Dia tak boleh beri pahala kita. Orang lain ni, dia tak boleh nak beri pahala kita. Pahala dia nak transfer, kita tak boleh. Tak ada sistem tu dalam agama kita. Kecuali pahala hak dia buat tu, Allah beri sebagai penghargaan kepada kita kalau kita ada usaha juga. Contoh, misalnya kita mengajar Quran. Ni anak ambil contoh paling mudah supaya hadirin boleh faham. Anak mengajar Quran. Jadi pelajar tu boleh baca Quran. Jadi setiap kali dia baca Quran, anak boleh pahala. Bukan pahala dia baca Quran tu. Pahala kerana anak mengajar dia. Maknanya di situ kita boleh kerana terlibat, kita ada usaha dia. Usaha ke dia? Usaha mengajar. Semua kebaikan yang orang lain buat, kita hanya boleh kalau kita ada terlibat dengan kebaikan. Imam Nawawi rahimahullah sebut dengan terang, kalau kamu nak dapat pahala daripada perbuatan orang lain, kamu kena ada jasa baik untuk orang itu. Kita mengajar dia, itu jasa baik. Kita bagi duit pada dia untuk dia belajar, maka dia belajar. Itu ada jasa. Jadi hak dia belajar dan dia amal, hak dia belajar, kita boleh pahala. Pahala tu bukan pahala dia, pahala lain. Hak pahala dia buat tu pergi dia 100%. Tak ada satu nas Quran kata bila nas Quran ke nas hadis ke, bila kita baca Quran katakanlah boleh 10 pahala, Tuhan bagi 2, kita 5 dia 5. Tak ada ada. Kalau kita boleh 10, tok guru kita boleh 10 juga. 10 tu hak lain, bukan hak kita baca. Ana pernah ada orang tanyalah, orang ajak dia baca Quran di rumah orang. Ni cerita masa anak jadi email dulu. Jadi anak dia ni suruh dia bagi baca Quran rumah kawan tu. Baca Quran untuk ayah dia. Ayah dia mati 30 tahun. Tu Imam ni tak kenal apa ayah kawan tu. Tak terlibat langsung. Ayah kawan tu bukan tok guru Quran dia pun tak terlibat langsung. Anak ayah anak kata, macam mana tu entah pergi baca Quran, ayah dia boleh pahala, ayah dia pun mati 30 tahun. Orang entah tak siapa lagi 30 tahun. Kok mana boleh baca ayat? Kalau anak boleh kaya, anak baca Quran, tok guru anak boleh pahala. Apa? Sebab dia mengajar anak. Ada sebab. Sebab tu lah kita naknya. Sebab hidup atas dunia penuh dengan sebab. Imam Nawawi kata kena cipta sebab, kena berusaha sebab tu. Misalnya anak yatim. Imam Nawawi bawa contoh anak yatim. Kita bantu anak yatim. Kita beri 10 riyal. Contoh ni. Kita beri 10 riyal ke, kita sedia rumah ke, kita bantu ke. Ikutlah. Asal kita terlibat, kita akan dapat pahala. Kalau anak yatim tu jadi hijau lah, kita jadi ulama besar pahala kita. Apa tu? Sebab kita terlibat. Sebab tu.
Jadi kalau ayah kahwin tu 30 tahun tak ada sebab kaitan dengan kita. Tiba-tiba kita baca, pahala kita nak bagi dia. Tak ada sistem tu dalam agama. Tak ada sistem. Dia ingat pahala ni sepuluh duit boleh tu transfer gitu. Nah, duit tak apalah boleh masuk gitu. Pahala tak boleh nak. Pahala ni dia sistem. Jangan hidup mengarut dalam agama. Buat nanya tak ada pasal-pasal. Tu tidak kan? Banyaklah masalah yang timbul ni. Macam mana tu boleh pahala ni coy? Sebab ni hadirat. Ni anda nak sebut ni contoh hak mudah. Ni program kita kata dia masjid. Mana ahli jawatan kuasa masjid yang terlibat menjaya ke program. Enggak program ni bukan ngajar gini saja. Ada program kita kata baca Quran, program tu banyak program-program yang boleh menghasilkan kebaikan kepada manusia. Orang yang terlibat dalam usaha ni, walaupun sekecil-kecil penglibatan, kita tak tahu pun dia terlibat. Dia derma RM10 sebulan pada masjid. Duit dia digunakan untuk mengurus program-program yang ma'ruf, dia akan dapat pahala. Sebab dia ada terlibat. Naknya dia terlibat ya. Sebab Imam Nawawi kata kita di hidup dunia kalau nak kebaikan, biar kita terlibat dengan kebaikan. Walaupun sebesar zarah. InsyaAllah kita dapat pahala. Itu Imam Nawawi kata. Dia ulah tentang asalnya ulasan Imam Nawawi itu dia berkait dengan sabda Nabi. Nabi kata ana wa kafilul yatim kahatain. Nabi ayat gitu. Aku dengan orang yang menjaga kepentingan anak yatim dalam syurga ni rapaknya aku dengan orang tu bagaikan dua jari. Nabi buat gini lepas tu Nabi menggerak-gerakkan jari. Imam Nawawi semasa huraian hadis tu dia kata kafil tu. Ana wa kafilul yatim. Kafir ni maksudnya orang yang terlibat dalam menjaga kemaslahatan anak yatim. Walaupun penglibatan dia tu, kalau anda nak sebut yang paling mudah, dia hanya bui sekeping roti sehari misalnya. Tapi dengan sekeping roti tu anak yatim tu boleh makan dah. Baju, sikit nak lah kita kata. Tak apa. Asal terlibat. Jangan jadi penonton saja. Jadi kalau hadirat nak pahala orang baca Quran, kena terlibatlah duit pada program Quran. Kena terlibat promosi, kena terlibat bantu walaupun tak mengajar sendiri. Ni tak ada terlibat apa-apa boleh pahala lagu mana? Itu kena faham. Itu konteks agama. Itu jelas benar lah tu kan. Jadi ana sebut tu supaya hadirat boleh faham, takut tersilap faham. Takut tersilap faham. Jadi dia pergi baca Quran, dia duk baca Quran sampai pukul 3 pagi. Tuan rumah tidur nerap deku tuan rumah. Ana kata tak, aku tak balik aku tak pergi lagi. Orang agama ni jadi sebuah payah nak ayat. Lagu tuan rumah tidur. Tuan rumah besar pula. Kalau nak balik tu kunci pintu, anak kunci tu tolak masuk ke bawah pintu. Engko dia tidur tak apa-apa. Kalau mu nak baca Quran sendirilah payah mu tu. Apa duk suruh orang lain? Baik, seterusnya hadirin. Menjatuhkan maruah orang agama. Bukan lagu tu hijau orang agama. Lain hijau dia. Tengok Nabi lagu mana? Tengok sahabat lagu mana? Urus kehidupan dunia dan akhirat. Lagu mana sahabat Nabi urus? Lagu tu kah? Buat mari satu contoh tak apa dah. Mati ni ada semua mana-mana pun. Lagu mana pengurusan kematian? Semasa mula mati dan selepas mati. Lagu mana? Dia sebenarnya ada hadis. Dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad, ada seorang lelaki tu. Dia ni anak lah, mak dia mati lama jamin. Dia kata boleh adakah satu cara saya boleh berbakti kepada mak saya. Mak saya ni mati lama dah. Ada lagi ke tidak saya boleh menyumbang untuk kebaikan mak saya? Nabi kata ada. Pertama sekali doa. Doa anak. Doa ni ada dua. Doa kebaikan dan doa maghfirah. Dua kali Nabi sebut. Doa kebaikan ni kita minta supaya Allah tempatkan mak kita dalam kubur ni kan. Kubur ni kan. Enggak tak pergi ke akhirat lagi ni. Enggak dunia ni tak kiamat lagi. Biar Allah tempatkan mak kita baik semasa di alam barzah. Minta supaya Allah tempatkan mak kita di hari akhirat dengan hisab yang mudah. Tu doa-doa Nabi ajar. Itu orang panggil doa kebaikan. Selagi doa maghfirah dia panggil. Doa maghfirah ni kita minta supaya Allah hapuskan. Allah hapuskan dosa-dosa mak kita
Dan dosa-dosa orang tak tahu tu, jangan biar orang tahu di hari akhirat. Tu makna maghfirah. Yang ketiga, Nabi kata, mu sambunglah kerja baik hak mak mu buat. Mana mak kamu gapo dia buat kebaikan semasa dia hidup di dunia, sambung kerja tu. Misalnya mak kamu tu sebagai contoh, katalah mak kamu tu dia terlibat dalam batu, terlibat dengan badai kebajikan kau, sambung kerja. Kamu widana 50 riyal kau sebulan untuk badai kebajikan, dulu mak kamu menyertai program tu. Kamu boleh pahala, mak kamu boleh. Jadi mak kita ni boleh pahala sama. Yang ketiga, yang keempat, hak Nabi sebut laginya, kamu jalin hubungan. Maknanya kamu sambung silaturahim dengan kawan-kawan baik ibu kamu. Siapa dia saya baik mak kita, kita jangan putus hubungan dengan kita. Kita sentiasa kalau buat kenduri kita panggil dia. Mak kita mati dah. Jadi ulama kata kenapa di situ dikira sebagai sumbangan anak kepada ibu dia dengan cara dia buat baik pada kawan-kawan baik ibu dia. Rupanya di sebalik itu dia ada sesuatu dalam pemahaman ulama. Kita buat baik pada kawan mak kita, kawan ayah kita. Ayah mak kita mati dah. Bila kita buat gitu, kawan mak kita tu dia akan doa. Doa dalam bentuk pujian baik. Pujian. Allah dia kata baguslah anak gemulah ni. Mak dia mati tapi dia ingat kita ni sayang mak dia, bukan sayang dia. Tapi bila mak dia meninggal tu, dia tetap teruskan silaturahim. Kalau dia nikah anak dia panggil kita. Oh makna. Jadi kata-kata baik itu merupakan doa kebaikan. Jadi orang sebut mak kita puji seolah-olah mak kita ni tak mati, ada lagi. Dalam agama ada nilai tu perkara tu. Dalam agama ada nilai. Banyak ada kalau nak hurah tu maknanya hubungan ni tetap berterusan walaupun mati mak kita, hubungan tak putus, silaturahim tu tak putus. Cuba bayangkanlah kalau kita pakai amal gitu, lagu mana jadi masyarakat baik, masyarakat tu jadi harmoni. Mak mati tapi tak putus hubungan dengan kita, dengan keluarga. Sebab apa kita jadi hak tu boleh pahala, mak kita jadi boleh pahala. Tu orang panggil cara agama. Lepas tu ada setengah hadis pula, kamu aktifkan amal-amal kamu, banyak lakukan amal soleh. Doa keampunan saya sebut dah tadi. Kamu banyak melakukan amal soleh. Sebab amal soleh yang kita buat ni hadrat, mak kita direct, mak kita dapat, ibu bapa kita dapat. Hak kita buat baik, kita mari masjid, kita boleh pahala. Mak kita boleh pahala juga. Sebab adanya kita ni dia bersebab dengan mak kita tu lah. Kita nak boleh cari makan di dalam mana duk makan hak mak kita. Kita nak boleh jadi besar, berdikari sendiri, boleh pergi ngaji, boleh kerja, nak boleh sampai situ. Kalau kita sebut dalam konteks lah ni, 25 tahun, baru habis pergi masuk universiti. Lepas tu baru kerja kita. Maknanya sebelum tu, makan hak mak kita. Dalam konteks agama, semua tu adalah, dia menjadi kaitan. Jadi, selepas kita buat kebaikan, selepas tu, bila kita berdari, kita buat kebaikan, mak kita boleh. Sebab jasa dia tu 25 tahun. Tu dia orang panggil usaha. Kalau dalam kitab dia panggil hubungan di antara umumah dengan bunuah. Dia bunuah ke anak dengan ibu bapa ni hubungan sangat rapat. Sebab itulah istilah Nabi sebut, inilah orang panggil aset kekal semua. Jadi kalau kita nak kebaikan hadirat dunia akhirat, jaga molek anak kita. Sebab dia ni pemberi, orang panggil yang menghantar kebaikan yang paling besar untuk kita. Sebab tu ada dalam hadis-hadis Nabi, dalam kitab Adab Mufrad, dia sebut ni ibu bapa lah. Nabi sebut. Anak tak ingat hadis tu di segi teksnya, tapi boleh baca sendiri. Hadis tu juzuk pertama lagi kitab. Jadi ada ibu bapa ni bila bangkit di hari akhirat, dia terkejut. Banyak pahala dia. Disebut dalam hadis tu sebesar gunung pahala dia. Dia pun tanya malaikat, dia kata dia confused. Macam mana pahala dia banyak sangat ni? Malaikat kata tu anak muata. Cuba bayangkan. Ni hadis ni. Anak percaya kalau Nabi ayat. Kalau orang ayat, anak tak percaya. Ni Nabi ayat. Ni anak muata. Jadi dalam syarah hadis tu, anak muata sajalah. Anak kita doa kebaikan. Anak kita buat baik. Anak kita derma untuk kita. Anak kita buat kebaikan. Semua Allah beri. Tanpa mengurangkan pahala anak kita. Itulah ayat yang pentingnya anak ni. Sebab tu ulama-ulama dulu yang mandul, yang tak ada anak, dia bina anak murid selama mungkin. Dia tak ada anak kandung pun.
Ada anak murid tak apa dah. Sebab apa dia mengajar sampai jadi alim anak murid tu, cuba bayar dia dapat pahala sebenarnya. Saya sebut tu hadirat sedikit penekanan yang saya beri supaya hadirat boleh nampak kita nak dapat pahala daripada orang lain, dia kena ada sebab dia. Sebab tu sebab syar'i lah. Tak ada sebab lebih besar daripada hubungan mak dengan anak, hubungan ayah. Itu sebab besar tu. Sebab tu kita tak boleh pahala dengan anak orang lain, kena anak kita. Anak orang lain dia berhubung dengan pak dia, berhubung dengan mak dia. Kita berhubung dengan mak kita. Anak tu. Oh, besar dia tak? Jadi kena ingat perkara tu lah. Anak sebut tu takut kita ni tersalah. Dia hidup ni hadirat. Kita nak dapat kebaikan dalam konteks agama, dia kena melalui agama. Bukan emosi, bukan pemikiran kita semata-mata. Tak boleh kita. Kita nak kecek bab pahala ni perkara gaib belaka tu. Dia kena ada dalil. Tu je lah. Soalannya begini. Tadi saya sebut, mana setiap perbuatan baik yang kita buat, tiba apa kita akan dapat. Sebabnya sebab mak kita. Hubungan anak bunuh dengan umumah, dengan ubuah. Hubungan anak dengan ubuah, kebapaan, keibuan. Hubungan dengan anak tu, satu hubungan, orang kata urwatul wuthqa, hubungan tali yang sangat kukuh. Setiap kebaikan yang kita buat, dia akan dapat. Sehingga dalam kitab sebut, katakanlah kita dapat anak, kita miskin, kita beri anak kita kepada orang. Tiba-tiba anak kita jadi, kita dapat. Sebab kita tak didik anak kita. Kecil, merah lagi tu. Memek ulama kata dapat lagi. Sebab apa? Hubungnya tu. Walaupun orang lain yang asuh dia. Sebab tu orang anak yang diculik misalnya, contohnya. Kalau anak kena culik, kecil lagi. Lahir-lahir di hospital tu, nyaculik lalu dah. Tapi anak tu lahir daripada sulbi kita. Kita akan dapat. Itu pendapat jumhur ulama. Apa hubungnya itu kuat? Apatah lagi kalau anak membesar jadi orang soleh dengan sebab kita usaha. Duk gendong anak pergi sekolah sampai umur 18 tahun. Tidak usaha. Kalau panggil lagu tu. Duit banyak mana habis kalau kita kira. Kalau kita catat sesuatu tak tahu banyak mana. Tidak usaha lagi. Itu usaha paling besar. Jadi maknanya kebaikan anak kita dia buat tu berkait dengan kita. Dan kaitan itu sangat jelas. Kaitan itu sangat jelas. Tak boleh nak tahu kaitan. Memang dapat. Sebab itulah satu paling besar. Baik. Masalah bila kita mati. Jadi gitu pula lah. Sebab tu Nabi suruh kita didik molek anaknya. Kalau anak kita jadi jahat dengan sebab kita, anak kita boleh dosa seperti itu juga. Jadi makna perkara ni dia tasasud. Dia sambung sampai bila-bila. Sebab itulah setengah ulama kata, masa anda belajar, guru kita beri penekanan yang sangat jelas perkara ni. Kita sebagai ayah, kita ada anak. Hak cucu kita tu mungkin boleh lagi. Sebab apa? Dia jadi baik kerana ayah dia. Ayah dia tu kita didik. Dia bersambung tu. Sampai begitu. Dia bukan sekadar anak. Itu kelebihan dia. Tak ada tu amalan lain. Sebab tu anak ni aset yang paling berharga. Lebih daripada hak lain. Kenapa begitu? Sebab itulah Nabi suruh anak amal tu. Dah kalau seorang boleh banyak semua. Kalau kata anak 30, dia ni pak. Tak kenanya hak dia ni beranak belaka. No. Lepeh ada. No. Kena jaga tidak. Kalau nak kebaikan kena jaga. Lepas tu kita kata dah, ramai kita tengok ulama kita setengah tu tak nikah. Anak murid beribu. Imam Syafi'i tu anak murid berapa puluh ribu. Tak tahulah banyak mana pahala dia. Kita orang duk baca siapa hari ni. Tu kelebihan. Ramai ulama-ulama kita tak nikah, tak ada anak. Tapi anak murid berjuta. Dah beribu tahun dah. Tak boleh nak bayar. Sebab kadang-kadang kalau fikir tak nak bayar Allah besarnya pahala. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, sahabat lagi lah. Sebab tu dalam kitab-kitab, ni anak nak sebut sikit ni. Khatib Baghdadi pun ada sebut. Kita ambil dalam konteks sahabat. Sebab ilmu sahabat kita mesti melalui daripada sahabat. Bayangkan, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Setiap orang yang masuk Islam di Malaysia ke di mana-mana saja daripada dulu sampai ni Islam sampai kepada seluruh manusia ni melalui jalan sahabat. Hadis tu orang tak panggil hadis, tak boleh terima kalau tidak tahu sahabat. Perawi tu mula-mula sahabat, tak ada tu orang tak panggil hadis. Jadi maknanya maklumat agama sampai kepada kita ni mesti melalui sahabat. Tu dia jadi gitu sistem Islam. Jadi makna sahabat dia sama dah pahala. Kalau kita duduk semaya suku sembahyang ni siapa belaka kepada dia boleh pahala. Tu nak ayat tu.
Gitu hadirat. Jadi kena faham tu sebab tu ana tekeh ni sebab itu. Apa yang kita boleh pahala bila orang ni sebab kita dia mari ngaji di masjid ni. Gak masjid ni program kita yang urus. Kita tak ngajar sendiri tapi ada berkait dengan kita. Kita derma 50 riyal sebulan dengan tetap. Duit tu dia guna sebesar mana pahala tak tahulah. Bukan urusan kita tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut dia kata kunci yang sangat menarik. Kamu kena usaha biar kamu berkait dengan perbuatan. Kamu ada sebab dalam perbuatan baik. Tak kira sebab tu dari sudut mana. Tak kira. Asalkan ada kaitan dengan kita. Nak suruh ada kaitan. InsyaAllah. Kita akan dapat. Sebab tu Nabi kata tasaddaqu walau bisyikki tamr. Sedekahlah walaupun sebelah watama. Biar ada kebaikan. Bayangkan watama sebelah tu masuk radio. Tiba-tiba orang tu jadi orang tu baca Quran dengan tenaga daripada watama tu tak. Boleh pahala. Kita bukan main-main tu. Anak tekan waktu tu takut kita salah lah. Oh, nak pergi baca Quran mahal pukul 3 pagi. Kau tu tidur, deku, bunyi pelembu, deku. No. Kita ustaz tak malu ke? Tak malu. Lagu tu kau maruah kita nyorek agama. Lagu tu. Fikir tak kan? Nah. Kena fikir. Kita ni bimbing masyarakat. Bukan jadi gaung gitu. Bimbing masyarakat biar dia faham agama. Lagu tu cara dia. Dia tak payah tanya kita. Kita rakyat malik. Cara gini. Kita jadi pembantu. Kita jadi mursyid, murabbi dia. Bukan kita jadi bahasa Kelantan. Jadi ni dia. No, ni. Tahu ni. Tak say kita lagu tu. Bukan gitu cara agama. Begitulah hadirat. Habislah bab tu hadirat. Masa pun bunyi dah tu. Jadi insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan bincang al-mujibus sabiq. Prinsip keselamatan yang ketujuh, mulazamatut taubah wal istighfar. Kena iltizam, kena komitmen, kena istiqamah, taubat dan istighfar. Setiap hari mesti baru selamat insya-Allah. Gitulah hadirat. Jadi apa yang saya sebut tu hadirat, tujuan sebagai motivasi untuk kita biar terlibat, jangan jadi penonton untuk kebaikan. Kita tak boleh nak buat hawi piti lah, suria tak apa dah. Samah tak apa dah kita kata, tak apa. Ataupun kita wisaku gemara, kita jujur elak. Pergilah sana masjid terlibat tu banyak di waktu kelas waktu puasa pada pergi biar terlibat. Kayak gitu pun tak apa dah. Ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Kita menjadi punca kepada kebaikan, Allah beri pahala supaya orang buat. Sebanyak mana wallahu a'lam. Gitulah hadirat. Mudah-mudahan apa yang saya sebut tu cuba fahami dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.